Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid sekalian? Okey, hari ini kita teruskan lagi pembelajaran tanaman makanan kita. Masih lagi dalam tajuk penuaian dan pengendalian hasil lepas tuai. Cuma pada hari ini, tajuk yang kita akan bincangkan ialah menyediakan bahan dan peralatan untuk menuai dan mengendalikan hasil tuaian. Okey. Seterusnya, melakukan kerja membersih, menggrade dan menimbang hasil tuaian. Dan yang seterusnya, melaksanakan kerja pembungkusan hasil tuaian mengikut prosedur yang betul. Okey, ini adalah 3 perkara yang kita akan bincangkan pada hari ini. Okey. Kita teruskan. Okey, bahan dan peralatan untuk menuai dan mengendalikan hasil tuaian. Okey, ia disediakan mengikut jenis hasil tanaman, kaedah menuai dan pengurusan lepas tuai. Okey, jadi penyediaan ini penting untuk memastikan penggunaan alatan ini penting untuk memastikan hasil tanaman dapat dituai sepenuhnya dan dapat mengekalkan kualiti hasil untuk dipasarkan. Sebab tu kita kena gunakan peralatan dan bahan yang betul dan sesuai. Okey, bahan dan peralatan untuk menuai. Okey, untuk menuai macam kita dah belajar sebelum ni, menentukan kaedah penuaian, ada alat-alat tertentu yang sesuai. Alatan mesti mengikut kaedah penuaian. Okey, pertama memotong. Untuk memotong kita akan gunakan pisau, sketcher, sabit, parang, gergaji dan pemangkas bergalah. Manakala mencabut kita akan gunakan sarung tangan dan juga serampan tangan sebagai alat untuk membantu kita mencabut. Okey, untuk memetik kita biasanya menggunakan tangan. Tapi kita boleh juga gunakan peralatan sarung tangan untuk mengelakkan tangan kita daripada cedera, okey. Ataupun untuk mengelakkan daripada buah cedera lah. Pun sama. Okey, menggali. Okey, menggali biasanya kita akan menggunakan cangkul, serampang tangan dan ataupun penggali lah, macam pahat penggali. Okey. Okey, berikut merupakan gambar bahan dan peralatan untuk menuai. Okey, surat khabar merupakan bahan. Biasanya kita gunakan dia sebagai pelapis, diletakkan di dalam bakul atau kereta sorong bagi mengelakkan kecederaan pada hasil tuaian. Bakul tu keras kan, kita tak nak dia kena bahagian yang keras, tajam ke pada bakul ataupun kereta sorong tadi mencederakan hasil kita. Okey, alatan untuk menuai. Pertama, sketcher, memotong tangkai hasil tanaman. Contoh tanaman adalah bedil, peria dan petola. Sarung tangan melindungi tangan daripada cedera semasa menuai. Okey, pisau pula digunakan untuk memotong tangkai hasil tanaman seperti labu, koko. Dia memotong jugalah sama, tapi ikut kita lah apa yang alat yang kita ada kan. Okey, seterusnya adalah parang, memotong tangkai hasil tanaman. Biasanya kalau kita nak potong tangkai apa? Tangkai pisang contohnya. Okey, betul. Okey, seterusnya adalah bakul tempat mengumpul hasil tuaian. Hasil tadi kita dah tuai, hasil tadi kita letak dalam bakul. Tapi jangan lupa alas dulu dengan surat khabar. Okey, begitu juga dengan bakul rotan. Selain daripada bakul plastik, kita boleh guna bakul rotan untuk mengumpulkan hasil tuaian. Okey, kereta sorong memindahkan hasil tuaian ke tempat pengumpulan. Nak angkat berat, jadi kita nak angkat hasil yang berat tu, kita gunakan kereta sorong supaya mudah kita nak pindahkan, nak bawa hasil tadi daripada ladang, bawa ke tempat pengumpulan. Okey, tangga pula memanjat dan menuai hasil dari pokok buah-buahan yang tinggi. Contoh manggis, limau dan juga mangga contohnya. Kita nak petik sebab kita tak nak dia jatuh. Kalau jatuh dia rosak. Penting macam tadi kita untuk memastikan kualiti hasil kan. Okey, gergaji dan pemangkas bergalah memotong hasil buah-buahan dari pokok yang tinggi. Contoh rambutan, longan, mata kucing. Okey, ni untuk buah-buahan yang tak ada masalah kalau dia jatuh. Contoh rambutan, dia tak cedera lah kalau dia jatuh. Kita boleh gunakan galah, gergaji dan pemangkas bergalah.
Okey, seterusnya bahan dan peralatan pengendalian hasil tuaian. Okey, ini untuk mengendalikan hasil tuaian. Tadi kita menuai, selepas menuai kita akan kena kendalikan dia. Apa dia bahan dia? Air. Pertama, air. Untuk apa? Membasuh dan mengekalkan kesegaran dan kelembapan hasil tanaman. Okey, yang kedua adalah plastik pembungkusan. Membungkus hasil tanaman bagi pasaran runcit. Ni kalau kita nak bungkus dengan plastik lah. Guni jut untuk membungkus hasil tanaman secara pukal. Okey, ini untuk pembungkusan secara pukal. Manakala kotak pula digunakan untuk membungkus hasil tanaman untuk diekspor. Ekspor maksudnya apa? Hantar ke luar negara. Kemudian alatan untuk pengendalian lepas tuai adalah yang pertama penimbang untuk menimbang hasil, berus untuk bersihkan hasil tadi, kain lap okey membersihkan hasil tanaman sama juga, cuma kalau buah tu tak boleh guna berus kita kena guna kain. Okey, sketches okey untuk memotong tangkai hasil yang berlebihan, kita tak nak tangkai tu bersepah-sepah, kita nak seragam dan sebagainya, kita potong. Pisau untuk mengupas, menyisir, mengupas nanti kopek, menyisir ni macam pisang tadi kita ikut sisir dia, dia standard kita pecah jadikan dia sisir, ataupun memotong tangkal hasil tanaman. Okey, pasca tuai. Apa dia pasca tuai? Tadi kita dah sediakan alat betul tak? Kemudian baru kita bincangkan tentang pasca tuai. Pasca tuai ni umum sebenarnya. Secara umumnya ia adalah pengendalian pasca tuai ni bermaksud pergerakan hasil tuaian daripada peringkat selepas kita menuai, kita dah petik tadi, hingga ke peringkat pengguna. Hingga sampai kepada orang yang tak beli benda tu. Maksudnya orang yang nak pakai hasil tu tadi. Maksudnya daripada selepas kita petik hasil tadi, apa kita buat sampai kat pembeli, sampai pembeli terakhir tu beli. Okey, pengendalian ini melibatkan operasi selepas penuaian. Yang pertama pengendalian di ladang, mengumpul kita membersih apa semua kat ladang kan. Kita kumpul, bawa ke pusat pengumpulan, kita bersihkan semua ni kat ladang. Kemudian baru kita grade. Dah bersihkan, kita buat penggredan. Dah buat penggredan, kita buat rawatan hasil, pembungkusan, pemasaran. Semua ni adalah aktiviti pasca tuai. Okey. Kita tengok lagi apa dia yang perkara-perkara yang melibatkan pasca tuai ni ya. Okey, aktiviti pasca tuai. Okey, aktiviti dia yang pertama pengumpulan. Pengumpulan di mana hasil tuaian kita kumpul di satu tempat yang teduh dan selamat, contohnya di bangsal untuk melakukan proses pembersihan hasil. Pengangkutan untuk hasil tuaian ni dibawa ke pusat pengumpulan ni, kita boleh gunakan kereta sorong ke, lori ke, kalau ada traktor yang diletakkan dengan trailer tu pun boleh. Okey, kemudian buah-buahan yang dipetik ni dikumpul dalam bakul atau bekas yang sesuai dan dialas dengan span atau kertas atau kain pelapik untuk elakkan kecederaan mekanikal semasa kita bawa, seperti terhentak ke, terhimpit ke, ataupun bergeser masa kita bawa tu kan. Sebab tu kita kena alas pelapik. Okey, seterusnya adalah pembersihan. Dah kumpulkan tadi, kita kena bersihkan hasil tanaman ni tadi, kita kena bersihkan daripada bahan cemar. Contohnya apa? Tanah. Tanah ke, daun-daun ke, macam durian kalau jatuh kat tanah ada daun kan, kita kena bersihkan. Ataupun semut ke, kita kena bersihkan. Atau membuang bahagian yang tidak dikendaki. Ada bahagian-bahagian kita tak nak, contohnya tangkai tu terlebih panjang macam pisang kan, tangkai dia panjang sangat, kita buang. Okey, pembersihan boleh dilakukan secara basah ataupun kering. Okey, ni tengok jenis hasil. Ada setengah hasil kita basuh, contohnya macam sayur ke, kita basuh, yang mana boleh basuh kita basuh untuk bersihkan. Atau kalau kering, kalau tak boleh, ada setengah hasil yang tak boleh nak dibasuh, jangan kalau boleh jangan basuh, kita akan lap dengan kain, contohnya macam duku. Kalau dukung ni kalau kita basuh dia tak tahan lama contohnya, jadi caranya kita keringkan lah, kita bersihkan secara kering, sama ada kita gunakan berus ataupun kita lap lah, contohnya mangga kan. Okey, aktiviti pasca tuai seterusnya adalah penggredan. Tadi kita dah bersihkan, jadi kita kena
grade pula. Hasil tanaman diasingkan mengikut tahap kualiti agar mudah dipasarkan supaya kita mudah lah nak pasarkan. Ada setengah pasar raya dia nak yang grade tinggi, grade A kan. Kalau kita nak eksport ke luar negara, contohnya ke Jepun, dia nak grade super grade yang terbaik je yang boleh macam tu. Jadi kita kena grade kan yang untuk mudah dipasarkan lah. Penggradean dilakukan berdasarkan warna, saiz, berat, rupa bentuk dan kebersihan ini secara umumnya penggradean. Okey, seterusnya rawatan rawatan. Ni rawatan melibatkan kerja-kerja pembersihan rawatan hasil seperti rawatan air sejuk, rawatan air panas dan rawatan racun kulat mengikut keperluan jenis tuaian kita tengok apa rawatan yang kita perlu buat supaya dia boleh jadi tahan lama. Proses pengeringan menggunakan kipas atau alat pengering juga dilakukan mengikut jenis hasil tuaian kita boleh buat ada setengah hasil tuaian tu untuk bagi dia lebih tahan dan lebih berkualiti untuk mengekalkan ketahanan dan kualiti dia tu kita kena keringkan Okey, seterusnya adalah pembungkusan. Pembungkusan yang baik dapat mengekalkan kesegaran hasil, menarik perhatian pelanggan, menawarkan hasil tuaian pada harga yang lebih tinggi, memelihara kualiti hasil dan memudahkan penghantaran. Okey, pembungkusan ni pertama kita nak kekalkan kesegaran dia. Yang kedua, orang tengok bungkusan menarik, orang akan beli. Jadi harganya pun boleh lebih baik. Kalau kita tengok kalau bungkusan tu cantik apa ke, harganya biasa kadang-kadang lebih tinggi sebab apa? Kita kena bayar pada harga bungkusan kan. Okey, seterusnya memelihara kualiti hasil bungkusan yang baik dia boleh jaga kualiti hasil tu buah tu tak rosak dan memudahkan penghantaran supaya mudahlah nak diangkut dalam pengangkutan nak hantar dia supaya dia tak rosak dan sebagainya. Okey, aktiviti pasca tuai seterusnya pelabelan. Apa yang nak perlu ditampal pada bungkusan tadi kita dah bungkus mesti ada label. Label ni mesti ada maklumat tertentu Pelabelan bertujuan untuk memberi keterangan ringkas mengenai produk yang dihasilkan Label yang dilekatkan pada buah sayuran mempunyai kod yang berbeza sebenarnya ada kod yang berbeza ni kalau awak tengok viral ada contoh viral orang kongsi sebenarnya betul kod 4 digit yang bermula dengan angka 4 sebenarnya bermaksud pokok buah tersebut ditanam secara konvensional menggunakan baja dan juga racun macam biasa dia guna baja biasa, guna racun perosak macam biasa kod 5 digit kod 5 digit yang bermula dengan angka 8 bermaksud pokok yang ditanam menggunakan benih yang telah diubah sesuai genetik ni GMO lah kod 5 digit yang bermula dengan angka 9 bermaksud pokok yang ditanam secara organik tanpa menggunakan racun atau baja kimia dan selamat untuk kesihatan. Sebenarnya apa yang viral kat luar tu betul Okey. Pemasaran memasarkan hasil sama ada terus kepada pengguna atau melalui pemborong dan peruncit. Ni dah siap label, dah bungkus, dah label, kita boleh pasarkan sama ada kita jual terus kepada pengguna ataupun pemborong datang ambil kita punya barang dan dibawa ke pasar raya ataupun kita hantar ke kedai-kedai peruncit untuk dijual. Seterusnya adalah kerja membersih, menggrade dan menimbang hasil tuaian. Okey, tadi gambaran ringkas. Jadi kita tengok pula bagaimana kerja membersih, menggrade dan menimbang hasil tuaian ni dilakukan. Kerja-kerja membersih, menggrade dan menimbang hasil tuaian merupakan sebahagian aktiviti yang perlu dilakukan selepas menuai hasil tanaman. Yang pertama, membersih hasil tuaian. Kepentingan membersih hasil tuaian tanaman adalah untuk yang pertama, membuang sisa kotoran ladang seperti tanah, sisa kimia, lelehan dan sisa bahan organik lain daripada hasil tanaman tersebut. Seterusnya, mengelakkan jangkitan atau sebaran virus antara hasil pokok yang dikumpulkan. Kita tak nak penyakit ataupun virus yang boleh merosakkan hasil tadi jangkit pada hasil yang lain
mengasingkan bahan hasil yang rosak serta cacat agar dapat menjamin mutu hasil ladang. Kita nak jaga kualiti lah supaya kita tak nak bercampur. Kita nak campur, kita tak nak nanti orang tengok jual apa harga mahal tapi buah buruk macam tu. Jadi yang sebaiknya hasil tu pembeli ni bila dia beli buah yang dah bungkus ni, dia tak perlu nak pilih, dia ambil je. Dia ambil confirm yang tu bagus. Macam tu kita nak macam tu. Tak ada bercampur-campur yang rosak dengan yang baik. Okey, seterusnya bahan dan peralatan untuk membersih. Yang pertama berus. Berus untuk kita beruslah hasil tadi. Untuk yang boleh menggunakan berus, kita boleh gunakan berus. Seterusnya bakul untuk meletakkan hasil tanaman. Kain lap ni untuk hasil-hasil yang tak boleh dibasuh ataupun untuk mengeringkan hasil tanaman yang telah dibasuh. Seterusnya adalah sumber air bersih. Sumber air bersih. Air bersih ni digunakan untuk mencuci. Okey, proses membersih hasil tuaian. Yang pertama, potong tangkai, akar dan daun yang tidak diperlukan. Kita potong sikit ikut kesesuaian. Buang kotoran yang ada pada hasil tanaman. Okey, kita buang dulu. Kalau ada tanah ke, kita buang dulu. Basuh hasil tanaman dengan menggunakan air. Okey, kita basuh dia. Kemudian kita bersihkan dengan berus lembut jika perlu. Kalau boleh diberus, kita berus. Kalau tak boleh tu jangan berus lah. Bilas hasil tanaman dengan menyiram air bersih. Kemudian kita toskan hasil tanaman, dan kalau kita perlu lap, kita lap lah. Okey, membersihkan hasil tuaian sayur-sayuran menggunakan sumber air bersih. Gambar tu kan. Gambar tu membersihkan hasil tuaian sayuran menggunakan air bersih, dibasuh bahagian akar tu. Yang gambar yang kedua, membersihkan hasil tuaian kentang menggunakan berus. Okey, kalau kentang boleh guna berus. Contoh hasil tuaian yang boleh gunakan berus. Okey, seterusnya adalah membersihkan hasil tuaian secara kering menggunakan kain. Okey, kita lap lah. Dah basah tadi, kita lap supaya pembungkusan boleh dilakukan. Seterusnya menggrade hasil tuaian. Kita dah bersihkan tadi, kita buat penggradan pula. Macam mana penggradan dibuat? Penggradan tanaman sayur-sayuran bermaksud mengelaskan produk mengikut tahap kualiti berdasarkan spesifikasi piawaian grade yang ditetapkan agar lebih seragam dan mudah dipasarkan. Terdapat 3 spesifikasi piawaian grade yang ditetapkan, iaitu grade premium. Yang terbaik sekali kita namakan dia grade premium. Lepas tu grade 1, grade 2, seperti yang ditunjukkan dalam jadual 5.5. Okey, bawah tu Jadual 5.5 ni adalah pengkelasan dan penggradan yang ditetapkan oleh farma. Okey, grade premium sayuran dan buah-buah yang bebas daripada kecacatan dan kerosakan fizikal. Maksud dia perfect. Buah yang ni kita asingkan dan kita gradekan dia sebagai premium. Grade 1 pula, sayuran dan buah-buah yang agak bebas daripada kecacatan dan kerosakan fizikal. Tahap kelonggaran dan dalam kecacatan dan kerosakan adalah dalam lingkungan 3% hingga 5% saja. Okey, maksudnya grade 1 ni kalau macam contoh sayur tu, daun ni dia ada lubang sikit-sikit, lubang kena makan sikit-sikit. Ataupun kalau buah tu dia bentuk dia tu kurang cantik sikit, tapi tahap kecacatan tu sikit je, 3 hingga 5%. Manakala grade kedua pula adalah sayuran dan buah-buahan yang agak bebas daripada kecacatan dan kerosakan fizikal. Tahap kelonggaran kecacatan dan kerosakan fizikal adalah dalam lingkungan 6 hingga 10%. Ni dia kecacatan dia lebih tinggi daripada yang grade 1, iaitu 6 hingga 10%. Itu beza antara grade 1 dengan grade 2. Okey, tujuan penggradan. Tujuan penggradan yang pertama, meningkatkan kecekapan pemasaran melalui kaedah pemasaran yang betul. Maksudnya bila kita grade ni tadi, jadi kita boleh lebih cekaplah pemasaran tu, boleh berlaku dengan lebih cekap dan betul. Meningkatkan disiplin dalam urus niaga, memastikan hasil yang dijual kepada pengguna adalah
berkualiti. Maksudnya itu disiplin kita lah. Kita nak pastikan kita buat kerja ni dengan dengan disiplin, dengan penuh integriti ya, dan menghasilkan kualiti hasil dan memastikan hasil yang kita jual kepada pengguna ni adalah yang berkualiti saja ya. Yang berkualiti, ada kualitinya, macam tu memenuhi cita rasa dan kehendak pengguna yang sentiasa berubah dan inginkan sayuran dan buah-buahan yang berkualiti tinggi. Sebenarnya pengguna kalau boleh nak yang lebih berkualiti, yang lebih selamat dimakan, macam itulah. Dan berkualiti lah, sebenarnya itu memang berkualiti tinggi. Inilah yang pelanggan nak. Okey, langkah-langkah penggradean hasil tanaman. Okey, hasil tadi kita dah kutip. Pertama kita kutip hasil tanaman. Kemudian kita buat pengasingan hasil tanaman yang rosak. Yang rosak kita terus buang. Kita buang terus, kita asingkan untuk dibuang. Pengasingan mengikut indeks kematangan. Lepas tu barulah kita asingkan ikut indeks kematangan. Mana yang masak, mana yang matang, mana yang masak, mana yang terlebih masak, kita asingkan. Pengasingan mengikut saiz. Lepas tu barulah kita asing ikut saiz. Lepas tu kita boleh asing lagi mengikut berat. Tadi saiz kecil besar kan, lepas tu ikut berat. Kemudian pengakisan mengikut rupa bentuk. Ikut bentuk yang mana yang cantik, yang tercantik, yang bulat, yang bujur ke, macam gitulah. Ataupun sepatutnya dia bulat tapi dia jahit tirus, tu beza kalau cili bengkok, tegak, kita boleh asingkan macam tu. Okey, itu adalah langkah-langkah penggradean hasil tanaman. Seterusnya menimbang hasil tuaian. Tadi kita dah grade, dah asing ikut ni, jadi kita timbanglah. Seterusnya timbang. Selepas melalui proses pembersihan dan penggradean, hasil tuaian perlu melalui proses penimbangan dan pembungkusan sebelum diadakan untuk dijual. Hasil dituai ditimbang menggunakan alat penimbang yang sesuai mengikut jenis dan berat hasil tuaian. Okey, kita kan timbang lah sebab kita nak jual. Jadi timbang ni sebenarnya pun tujuannya untuk kita tentukan harga sebenarnya ataupun kita nak menilai berapa hasil kita. Okey, alat penimbang hasil tuaian. Okey, kita ada alat penimbang gantung. Ni kalau kita guna gantung, tengoklah macam kalau kita nak timbang pisang, kita ikat dengan tali kemudian kita gantung boleh. Okey, alat penimbang digital ni yang kecil untuk kuantiti yang sikit lah, tak terlalu banyak. Seterusnya alat penimbang spring. Dia beza dia, digital dia keluar nombor, kalau spring ni dia keluar jarum tu bergerak. Jarum tu bergerak, kita kena baca lah, pandai baca. Dan kemudian alat penimbang elektronik 150 kg. Ni dia digital dan digunakan elektrik lah. Digunakan elektrik, digunakan bateri ataupun elektrik untuk timbang. Dan ini yang besar berbanding dengan digital tadi kecil. Yang alat penimbang elektronik dia lebih besar dan kapasiti adalah 150 kg. Kerja pembungkusan hasil tuaian. Pembungkusan dapat memastikan penghantaran, penyimpanan dan penjualan hasil tuaian kepada pengguna dalam keadaan selamat. Okey, pembungkusan hasil tuaian juga kita perlu dibuat menggunakan bekas pembungkusan yang dipilih berdasarkan jenis tanaman, kekuatan mekanikal, muatan, pengudaraan, jarak pengangkutan dan jenis pemasaran. Macam mana kita pilih jenis Okey, pengendalian yang cermat amat diperlukan pada setiap peringkat pengendalian untuk menjamin mutu hasil yang tinggi di pasaran. Okey. Dalam kerja-kerja pembungkusan ni, pengendalian ni mesti dilakukan dengan cermat. Pembungkusan sayuran. Okey, untuk sayur-sayuran, pembungkusan sayur-sayuran dibuat mengikut jenis sayuran seperti daun, buah, ubi dan kekacang. Ikut jenis sayur ni tadi, macam mana kita nak bungkus. Sayur daun dibungkus dengan kertas pembungkusan atau menggunakan pita pengikat. Sayur daun tadi kita bungkus dengan kertas supaya dia segar. Sayur jenis buah pula dan ubi lebih mirip dengan pembungkusan buah-buahan atau pembungkusan secara pekal menggunakan bunyi jut. Kalau jenis buah ni kita boleh, dia lebih, buah dengan ubi lebih kurang sama. Kita boleh gunakan kaedah yang sama.
Okey, pembungkusan buah-buahan. Pembungkusan buah menggunakan bahan seperti plastik, kertas, pembalut dan jaring polyurethana. Okey, ini nanti kita tengok apa dia. Okey, semasa aktiviti pemasaran, kotak merupakan kaedah pembungkusan yang terbaik untuk memelihara mutu buah daripada rosak semasa penghantaran. Kotak, kita gunakan kotak lah untuk memudahkan kerja-kerja penghantaran penghantaran hasil tadi. Untuk pasaran ekspor, setiap biji buah dibungkus dengan menggunakan jaring styrofoam sebelum disusun dalam kotak beralur CFB. Setiap kotak beralur CFB mengandungi 20 kotak prima yang boleh diisi buah yang dibungkus dengan jaring styrofoam. Okey, awak pernah tengok tak? Bila kita pergi kat pasar raya nak beli buah apple, dia ada jaring. Ataupun buah lai lah. Contohnya buah lai, buah pear, contohnya buah pear ada jaring tu yang warna putih macam jaring tu, tu jaring styrofoam. Kemudian disusun dekat kotak yang berlekuk-lekuk, kotak berlekuk-lekuk tu panggil kotak balur CFB. Okey, kita tengok di gambar-gambar pembungkusan ni tadi. Ni jenis pembungkusan hasil tanaman, buah-buahan dan sayur-sayuran. Jaring styrofoam. Ni jaring styrofoam saya cakap tadi. Jaring styrofoam bertindak sebagai cushion dan dapat mengurangkan kecederaan semasa pengangkutan. Okey, kertas tisu dia sama juga macam jaring styrofoam juga. Tapi yang ni kesan dia lebih kepada mengelak. Okey, dia tujuan kertas tisu ni biasanya lebih kepada mengelakkan kecederaan buah akibat pergeseran. Kita tak nak dia bergeser. Jadi dia punya kulit takkan cedera lah. Okey, seterusnya bekas plastik polietilena. Okey, ni bekas plastik. Pernah nampak kan kat gambar tu strawberry biasalah kita tengok strawberry mesti bungkus macam ni punya. Untuk hasil tuaian yang bersaiz kecil, tekstur lembut dan berbentuk bulat, kapasiti yang kecil dan jangka masa kepasaran yang singkat. Contoh biasa strawberry, tomato, biasalah kan tengok. Jenis pembungkusan hasil tanaman yang seterusnya adalah kotak kayu. Ni kotak kayu ni sesuai bagi hasil tuaian yang bertekstur keras bagi saiz besar dan berat. Biasa kotak kayu ni kalau kita tengok memang markisa, buah delima, nangka dia pakai kotak kayu. Okey, kotak keras pula untuk menyusun hasil tuaian yang bersaiz kecil mahu besar, bertekstur lembut dan keras. Bagi yang bertekstur lembut, hasil tuaian perlu dibungkus dahulu dalam plastik polietilena sebelum disusun dalam kotak. Contoh betik, limau dan jambu batu. Kita letak dalam plastik polietilena tu baru masukkan dalam tu. Okey, plastik filem regangan jenis polimer klorida. Ni PVC. Okey, ni plastik yang biasa orang tarik tu bungkus makanan tu, plastik tu ada jual tu yang bila kita boleh tarik, dia melekat dekat pinggan ke apa. Okey, samalah. Digunakan untuk membungkus buah-buahan, sayuran segar untuk mengekalkan mutu. Plastik filem mampu mencegah hilang kelembapan dan mengekalkan kesahan hasil tuaian. Ini biasanya buah-buahan yang kita dah kopek, kita akan buat macam ni kan. Okey, jenis pembungkusan yang seterusnya adalah beg plastik. Okey, ni biasa kita bungkus beg plastik kerana dia lebih mudah, ringan. Ni biasa dah kat pasar lah, nak terus kepada pengguna. Okey, seterusnya adalah jaring polyurethana digunakan untuk pembungkusan bawang merah, bawang putih, kentang. Okey, pembungkusan ini mampu mengekalkan kesegaran hasil tanaman. Okey, dia pakai guni jaring kan. Jaring polyurethana ni supaya ada pengudaraan lah. Jadi dia tak lembab. Sesuai dengan macam kentang, ubi, bawang, dia sesuai guna jaring ni. Okey, seterusnya pembungkusan seterusnya surat khabar. Okey, ni untuk sayur daun. Kelebihan dia dapat mengekalkan kelembapan tinggi terhadap wap air. Kertas mempunyai ketelapan yang tinggi terhadap wap air, maksudnya dia boleh meresap wap air. Sering digunakan untuk sayuran berdaun dan pembungkusan runcit. Seterusnya pita pengikat. Ni biasanya tanaman secara runcit lah. Untuk contoh macam timun ni tadi kita boleh balut, dia tak akan merosakkan. Okey, seterusnya dah bungkus, kita kena label. Melabel maklumat hasil tuaian. Okey,
Apa yang perlu kita buat bila kita dah bungkus, kita kena sediakan label. Label maklumat hasil tuaian biasanya dibuat setelah hasil tersebut disusun dan disimpan ke dalam bekas. Tujuan label adalah untuk memberi maklumat hasil tanaman. Yang pertama, jenis tanaman, jenis hasil. Kita letak label ni untuk tulis lah. Okey, ni apa? Tomato. Ini sayur apa? Kita tulis kat bungkus tuan tu. Okey. Yang kedua, berat hasil. Dalam satu bungkus tu berapa berat dia? Yang kedua, tempat penanaman hasil. Mana dia asal? Cameron ke? Daripada China ke? Seterusnya, tarikh luput hasil. Seelok-eloknya bila jangkaan hasil tu akan rosak. Okey, seterusnya adalah kandungan nutrien. Okey, apa kandungan nutrien dia ada? Kalau boleh kita tulis. Dan yang seterusnya adalah kepelbagaian hasil. Okey, dia jenis apa? Contoh kita tulis bayam. Kita tanam bayam. Bayam ni ada banyak jenis. Bayam apa? Macam tu. Kena tulis lah. Bayam merah, bayam hijau, bayam bulat. Kita kena tulis supaya orang tahu. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak beli tapi dia tak tahu. Dia tak tahu jenis. Dia dapat pesanan daripada pelanggan dan sebagainya, tapi dia tak tahu jenis. Jadi dia sangat bergantung kepada label. Okey, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi diharap para pelajar dapat memahami kandungan pembelajaran pada hari ini dan semoga ia memberi manfaat kepada anda. Selamat belajar, selamat menuju kejayaan bersama mata pelajaran tanaman makanan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.